warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu jangan lupa tekan like untuk video Pod Ikhlas Yayasan Ikhlas. Jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. So, pada episod kali ini, dalam Pod Ikhlas kali ini, kita bersama dengan tetamu yang pernah kita jemput 2 kali dah sebenarnya, yang tidak asing lagi, iaitu Duta Yayasan Ikhlas, Dr. Rozanizam Zakaria. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Ya, alhamdulillah. So hari tu Doktor tak pakai Doktor tak pakai vest, tapi hari ni kita nampak Doktor pakai vest. Hari ni special. Oh, special. Sebab kita ada tajuk special hari ni berkaitan dengan mungkin sukarelawan kan, sebab Doktor pakai baju vest Yayasan Ikhlas. Okey, baik Doktor. Kita teruskan kepada kita punya borak-borak santai kita lah. Okey, kalau kita terluka tangan ataupun contoh kita dok potong-potong bawang Doktor kan, tiba-tiba terkena pisau, so luka tangan, kita akan cari benda pertama yang kita cari adalah first aid lah kan, sebab dalam tu ada ubat, ada plaster yang boleh kita hentikan pendarahan tu lah kan. Tapi macam mana pula Doktor kalau ada luka dalaman ataupun yang saya suka sebut luka kepada emosi kita lah kan. Sebenarnya ada ke first aid yang macam sama macam first aid yang untuk kita ubatkan fizikal kita tu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hasanah. Hari ini kita nak bercerita tentang topik yang berkait rapat dengan apa yang selalu Yayasan Ikhlas buat, terutamanya di lapangan, iaitu membantu individu-individu yang diuji dengan musibah, bencana dan sebagainya. So bila diuji dengan musibah ni dia boleh datang dalam macam-macam bentuk kan. Rumah terbakar, hanyut ke air, lemas dan sebagainya. So satu bentuk musibah nampak secara fizikal, kecederaan lah. So betul macam Sana sebut tu. Tapi dalam masa yang sama kita juga kena faham manusia ni dia complete. Maknanya dia bukan sekadar fizikal, dia ada aspek emosi, aspek mental, aspek psikologi, yang mana dia berkait rapat. Kalau orang tu diuji dengan contohnya fizikal, masalah fizikal kan, sakit contohnya, dan bukan sekadar fizikal saja sakit, dia akan bagi kesan kepada kehidupan dia, terganggu perhubungan, terganggu ketenangan dan sebagainya. So kalau kita sebut tentang fizikal, first aid-nya adalah dalam bentuk bantuan pertolongan cemas kan. Kita tak nak bagi pendarahan tu makin teruk. Kalau patah tu kita tak nak gerakkan dia, kita takut akan exacerbate patah yang ada tu. Okay. So dalam isu emosi pun dia sebenarnya ada konsep yang sama. Cuma kita panggil dia psychological first aid. Dan psychological first aid ni tujuannya sama, iaitu untuk membantu individu yang terkesan dengan trauma ataupun krisis pada waktu berlakunya trauma dan krisis itu, dengan tujuan supaya impak emosi itu tidak berlarutan atau tidak jadi lagi teruk. So bantuan awal yang kita bagi untuk bantu mereka. Oh, okey. Oh, so menarik Doktor kan. Bila kita sebut, kalau sebelum ni kalau saya kan, saya tahu pasal first aid tu juga Doktor kan. Sebab bila ada satu terma yang Doktor sebut tadi berkaitan dengan PFA kan, psychological first aid, yang boleh merawat emosi tu kan. Sebenarnya kalau kita dekat Yayasan Ikhlas ni Doktor kan, kita ada sukarelawan yang kita yang bekerjasama dengan kita lah, maksudnya sudi nak membantu. Nak lagi kita pada musim banjir sekarang Doktor kan. So adakah maksudnya PFA ni boleh ke dia dilaksanakan oleh orang yang, kalau doktor yelah doktor pakar kan, doktor memang ada ilmu pasal psikiatri apa semua tu, so doktor boleh lah nak macam mana nak apply PFA ni kan. Tapi kalau kita nak bagi dekat kita punya sukarelawan Yayasan Ikhlas Doktor kan, boleh ke macam tu Doktor? Okey, so jawapan pendeknya boleh. Sebab psychological first aid ni sama juga macam medical first aid, dia bukan khusus untuk doktor. Tapi contohnya kalau berlaku kena air panas kat rumah, takkan kita nak tunggu doktor datang rumah kita. So sementara tu kita sebagai ayah nak kena buat something dekat anak kita, kalau anak kita yang cedera. So maksudnya semua orang boleh buat. Cuma sama juga macam medical first aid, dia kena ada ilmu. Kalau tak tu yang letak ubat gigi lah, letak tu letak ni kan. Jadi dia kena ada ilmu. Niat tu baik dah tu. Betul lah. Jadi first responder, tapi so niat saja tak cukup, dia kena ada ilmu dan kemahiran. So sama juga dengan psychological first aid ni, dia semua orang boleh buat, tapi dia kena ada syarat dia. Syarat dia yang pertama, kita mesti ada keinginan untuk membantu. Okey, sebab tu bila sebut tentang sukarelawan,
cantik dah lah tu. Maksudnya sukarelawan tu dia memang bersedia untuk membantu. Nombor dua, dia kena ada ilmu dan kemahiran macam saya sebut tadi itulah. So apa ilmu dan kemahiran yang diperlukan, itu yang kita kena belajar lah. Okey, baik. So maksudnya tak cukup dengan yelah kita bersemangat dah ni. Betul. Kan. Sebab kalau saya pun pernah ikut misi-misi Yayasan Ikhlas kan. Kita ada ilmu, kita dah bersemangat, tapi kita risau juga sebenarnya kan. Kalau kita pergi tu dengan kita tak ada ilmu, kita makin menambah lagi parah lagi buat keadaan tu kan. So kat situ kita tengok so sukarelawan ni perlu kita berilah ilmu tu kan. So ada ke usaha ataupun apa yang doktor dah buat sebenarnya, doktor program-program ni kan untuk menyampaikan ataupun untuk memberi pengetahuan tentang PFA ni kepada golongan ataupun kepada orang awam. Okay. So saya memang terlibat secara langsung dengan psychological first aid ni, sama ada dari aspek kerjaya saya sebagai pakar psikiatri dan juga penglibatan saya dalam NGO termasuk dalam aktiviti bersama Yayasan Ikhlas lah. Dulu kalau Hasanah pernah ingat banjir besar di Kelantan 2014 betul. Hampir 2/3 Kelantan affected. Waktu tu saya adalah antara facilitator PFA bagi USM dan Majlis Agama Islam Kelantan Trauma Center yang ditubuhkan khusus untuk membantu mangsa-mangsa banjir pada waktu itu. Dan juga saya terlibat dengan banyak misi-misi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan sama ada melalui NGO, contohnya iMedic, pertubuhan kesihatan yang melibatkan doktor dan petugas kesihatan, dan juga misi-misi contohnya bila kita datang turun ke lapangan untuk membantu mangsa-mangsa disaster contohnya. Dan juga baru-baru ni saya terlibat dengan menggubal modul khas untuk NGO wanita, kita panggil modul HILHA di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dengan tujuan yang sama, iaitu untuk mendidik NGO yang terlibat dengan misi-misi kemanusiaan supaya NGO yang terlibat ni bila turun ke lapangan, mereka bukan sekadar bagi beras, bagi susu, bagi pampers, tapi juga bersedia untuk menghadapi situasi di mana mereka diperlukan untuk melakukan bantuan asas psikologi kepada mangsa trauma, mangsa musibah, bencana. Menarik doktor. Bila doktor sebut pasal banjir 2014 doktor kan, sebenarnya betul, kalau kat Kelantan tu saya dekat kampung saya tu kan, kat Kelantan lah kan, sebenarnya memang saya rasa mungkin juga tim iMedic lah kot masuk dekat kampung saya tu. So pakcik ni memang masa tu rumah dia hampir tenggelam sepenuhnya lah kan, sebab memang banjir tu memang tak dijangka lah kan akan seteruk tu kan. Dan memang ada doktor yang masuk, soalan dia ringkas je, pakcik okey ke? Bila dia tanya macam tu sebenarnya sedikit memberi kelegaan lah sebenarnya kan. So sebenarnya ada orang care sebenarnya kan. Tapi pakcik tu alhamdulillah lah dia okey sebenarnya kan. So dia sebenarnya memang memerlukan lah orang-orang yang untuk merasionalkan dia pada waktu tu lah kan. Sebab ni orang yang ditimpa musibah ni kita tak tahu apa yang dia rasa kan. Dan juga sebenarnya ada situasi yang sampai boleh kelar tangan sebab dia terlalu risau kan, macam mana aku nak hidup lepas ni sebab rumah dah hancur kan. So sangat penting lah doktor kan. So apa kata-kata terakhir daripada doktor lah kepada sukarelawan lah khususnya kan, bukan sahaja bersemangat lah kita nak bantu dari segi fizikal ataupun macam doktor cakap tadi beras, kita nak bagi makanan fizikal lah cakap. Sebenarnya kita perlu juga beri kepada makanan emosi lah, ataupun perlu penuhkan tangki emosi masa-masa bencana itulah. So ada 3 kemahiran yang asas untuk kita laksanakan PFA ni, yang saya rasa semua orang perlu tahu. Kita panggil dia 3M. Okay? M yang pertama memerhati dan mendekati, M yang kedua mendengar, M yang ketiga menghubung. Okay? And so bila kita pergi ke lapangan, kita buat 3M ini, insya-Allah sebenarnya asas PFA tu kita dah buat dah sebenarnya. Semua memerhati ni maksudnya, bila kita turun ke lapangan bukan sekadar bagi salam-salam, ambil gambar belah. Tapi sometimes kita kena tengok. Sebab sometimes dengan kita memerhati, kita boleh perasan. Oh, makcik ni terkesan, nampak orang tu menangis ke, nampak orang tu menyendiri ke, tengok apa extent of damage yang berlaku tu. Bila kita memerhati dan mendekati. Mendekati macam Hasanah bagi contoh tadi, sangat praktikal. Datang,
cik berkhabar, cik okey ke, dah makan ke, tengok rumah macam ni malam tadi boleh tidur ke. So bila ada orang care kan, kita bertanya khabar, itu sebenarnya orang panggil is an opening untuk kita bantu. Okay. Yang kedua, bila kita dah tanya, kita kena bersedia untuk mendengar kan. Kemahiran mendengar ni penting, kena ada. Kita tak nak kita pergi situ, kita nak bagi kata-kata semangat, nasihat semata-mata. Sometimes mereka tak perlukan tu. Yang mereka perlukan adalah orang yang bersedia untuk mendengar. So mendengar ni maksudnya kena bagi fokus, jangan mencelah, kena tunjuk respon yang kita ni mendengar. Okay? Mendengar ni penting, dua sebab. Yang pertama, mendengar tu sendiri bantu individu tu melegakan apa yang tersimpan, terbuku di hati. Yang kedua, bila kita mendengar, kita boleh identify apa keperluan mereka. Sometimes kita bagi beras sebab kita ingat dia tak ada makanan, sedangkan bila kita mendengar, oh rupanya dia sunyi, contohnya dia duduk seorang, so kita tahu oh ini keperluan dia, so kita pun cari siapa yang boleh mendampingi pakcik ni, makcik ni, ataupun teman, ataupun kat mana kita nak hantar dia supaya dia rasa selamat, tak keseorangan. Sebab tu mendengar tu penting supaya kita boleh address the needs at the level of individual. Dan yang terakhir sekali, yang terakhir adalah menghubungkan. Menghubungkan ni maksudnya bila kita dah tahu apa problem dia, dan kita link dia dengan support yang lebih kita panggil apa, yang lebih berpanjangan. Sebab sukarelawan ni dia konsep dia datang dan pergi. And so bila kita menghubungkan tu, kita boleh ensure walaupun kita dah tak ada, mereka still dapat support yang mereka perlukan. So contohnya kita boleh bagi dia ini nombor yang makcik boleh telefon kalau makcik rasa tak okey ke, ataupun kita ambil nama dia dan kita beri dekat penghulu ke dan sebagainya. Kita kata tadi kita pergi ziarah, kita tengok makcik ni dia seorang, so boleh tak penghulu ambil tindakan sebagainya. So itu sebahagian daripada PFA, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah. So kalau kita tengok doktor cakap tadi kan, doktor simpulkan dengan apa, menyeluruh lah sebenarnya apa tu FA kan, PFA tu kan. Dan menarik, apa yang boleh dirumuskan adalah sekiranya kita turun sebagai sukarelawan tu, bukan sahaja kita bagi barangan makanan asas kan, tapi sebenarnya kita bagi juga PFA ni lah, mana untuk membantu masa-masa banjir ni. Kita tahu keperluan dia kan. Boleh jadi dia bukan perlukan makanan pada waktu tu, tapi perlukan orang untuk meluahkanlah perasaan apa yang dirasakan sebagai mangsa bencana tu. Baiklah doktor, terima kasih kepada doktor atas kupasan PFA yang cukup mudah dan simple untuk kita faham lah kan, dan khususnya kepada sukarelawan-sukarelawan yang akan membantu masa-masa banjir pada masa akan datang kan. Okey, baiklah, terima kasih doktor sekali lagi. Jangan lupa untuk like video podcast Yayasan Ikhlas, jangan lupa subscribe YouTube Yayasan Ikhlas, dan juga jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada kami. Maksud saya, dan juga berita baik kepada pengguna Apple dan juga Android, boleh juga dengarkan Pod Ikhlas di Spotify dan juga Apple Podcast. So saya Hasanah Mahmud, host Pod Ikhlas Yayasan Ikhlas, borak dari hati, cetus inspirasi. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.